sebelum kita mula, ada baiknya kita ta'aruf dulu. Saya mulakan dululah. Saya Muhammad Nazri Mustaqim, Imam Masjid Negara, berusia 42 tahun, muda lagi. Sudah beristeri, 3 orang anak, dikurniakan 3 orang puteri. Dan tugas saya jadi imam, tapi sepanjang tempoh PKP ni saya BDR dan kami melengkapi jadual di Masjid Negara sebulan lebih kurang 19 waktu, dan untuk SOP menghadiri ke masjid sepanjang PKP ni hanya dibenarkan 12 orang. Okey, seterusnya kalau boleh adik-adik ta'aruf dulu sebelum kita terus ke sesi tadabbur kita, insya-Allah. Okay, Assalamualaikum. Ustaz dengar kan? Dengar. Okay, nama saya Adiba Nabila, merupakan pelajar fisioterapi di UKM Kuala Lumpur. Sekarang berada di tahun 3, berasal daripada Johor Bahru. Berasal daripada Batu Pahat, Johor. Batu Pahat, Johor. Okey. Okay, Assalamualaikum. Saya Amy Syahirah binti Amin. Asal daripada Parit Bunta Perak. Sekarang ni menuntut di USM dalam bidang sains komputer. Sains komputer. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Maaf saya tak boleh buka kamera. Nama saya Siti Latifah, boleh panggil Latifah. Asal Kelang, Selangor. Sekarang study dekat KUIS, tahun 3, degree Islamic Banking and Finance. Okay. So basically adik-adik tak ada basic bahasa Arab, satu, dan bukan berlatar belakangkan pengajian Islam, macam tu. Okay. So untuk sesi tadabbur ni, Ustaz Syahri Abdul Rahman, dia membina satu pendekatan supaya tadabbur ini boleh diguna pakai ataupun boleh dihayati oleh setiap orang. Cumanya untuk kita tadabbur Quran ini, pertamanya kita kena bersedia dulu, bersedia dengan satu pengalaman baru yang kita basically tak jumpa di mana-mana kelas. Tu basic tadabbur ni. Dua satu bentuk cara pandang baru terhadap realiti Quran itu sendiri. Okey. Sebentar ya, saya cari gambar cawan. Gambar cawan transparent. Okey. Kalau saya sharekan skrin ni dulu, saya nak share gambar cawan ni. Okay, semua nampak kan? Gambar cawan. So, boleh tak tolong saya apa yang anda pandang pada gambar ini? Apa pendapat anda terhadap gambar ini? Saya nak setiap seorang keluarkan satu sudut pandang. Kita akan memandang tadabbur ini, dia mengajar kita bagaimana cara kita memandang setiap ayat Quran itu. Lalu kita mulakan latihan kita ataupun cara kita nak tadabbur ini melalui dengan gambar ini dulu. Okey, kalau boleh Adibah dulu. Dari sudut pandang saya, ini sebuah gelas yang kosong, tapi sepatutnya gelas itu diisi dengan air supaya kita boleh
memanfaatkan sebuah gelas tu dengan air supaya kita boleh hilangkan dahaga lah. Okey. Amy? Kalau saya pandang dari sudut general lah kot. Satu gelas yang kosong, gelas kaca dan mungkin dia berada di atas meja. Okey. Latifah? Pandangan saya cawan ni kosong dan dia tak isi apa-apa. Macam tu lah. Okey. Rafiqah, silakan. Sebelum tu Rafiqah ta'aruf dulu. Dari mana? Silakan. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Rafiqah Farid. Saya orang Melaka, student UIA dalam bidang tourism planning. Okey. So apa yang anda pandang pada gambar ini? Okey. Baik, jadi ini pendapat saya lah, apa yang pandangan saya. Ini adalah sebuah gelas yang kosong, tapi kita nak isi dengan apa? Terpulang pada kita nak isi dengan air kosong saja ke? Ataupun air kopi je ke? Macam tu juga kalau macam dengan fikiran kita nak isi dengan apa? Macam tu. Okey. So tadabbur ni ulama daripada dahulu sampai ke sekarang, terutamanya ulama-ulama tafsir, mereka ada strength masing-masing. Mereka ada strength dan kekuatan masing-masing. Ada yang kekuatannya tu dalam bidang fikah. Maka setiap ayat Quran yang dibaca, dia akan keluarkan peruntukan yang menjurus kepada hukum fikah. Kalau dia strength dalam usuluddin, maka dia akan melihat ayat Quran itu dari sudut ketuhanan, tauhid, usuluddin. Kalau orang yang bidang tasawuf, maka dia akan keluarkan ayat-ayat, dia akan cenderung untuk melihat ayat-ayat itu dari konteks tasawuf, akhlak dan peradaban. Macam kita lihat cawan ni, kita sepakat bahawa cawan ini boleh diisi oleh sesuatu. Kan? Dan rata-rata mengatakan cawan ni perlu diisi air. Kan? Amy pun kata gitu, Adibah pun kata macam tu, Latifah pun macam tu, Rafiqah pun macam tu, Jalandah pun kata macam tu. Semua sebut tentang air. Tapi perasan tak, kenapa gambar yang ini, permukaan di atas lebih besar dari yang di bawah? Malah yang di bawah itu tapaknya ada sedikit tebal. Dan kenapa latar belakangnya putih, tidak hijau? So, cara kita melihat Quran bukan hanya melihat konteks ayat tu, tapi kenapa ayat tu datang begitu? Kenapa begitu bentuknya? Kenapa tidak ada pemegang? Kenapa tidak bentuk macam map? Kenapa dia transparent? Why? So, ayat-ayat Quran ini kita perlu datangi dengan pelbagai pertanyaan. Dan pertanyaan itu, jawapan kepada pertanyaan itu nanti akan menjadikan kita hilang dahaga. Sama macam cawan ini, kalau kita tahu kenapa dijadikan begitu, kita punya eager untuk mengetahui itu akan terjawab dengan cara yang paling damai. So, untuk sesi pembelajaran ini, sesi nak memahami tadabbur ini, saya nak datangkan kepada adik-adik tentang 5T. Apa dia? 5T. 5T tu macam mana? Okey, 5T ni, kejap saya share dulu. 5T ni, okey, seperti di skrin. Pertama tilawah. Yang kedua, terjemahan, tafsir. Yang ketiga, baru proses tadabbur. Yang keempat, kita akan lalui tazakkur. Yang kelima, kita akan bertindak untuk menyampaikan tabligh. So ada 5T. Tilawah, terjemahan atau tafsir, tadabbur, tazakkur dan tabligh. Itu di step lah.
So untuk langkah pertama, bila kita mendepani Quran, kita kena menjaga dan melengkapi adab-adab dengan Quran. So kena pastikan baca Quran itu bacaan dengan tartil, baca dengan bertajwid, terutamanya surah-surah yang menjadi kewajipan kepada kita. Apa surahnya? Suratul Fatihah. Itu paling utama lah, paling utama sebelum kita pergi mengorak langkah dengan lebih jauh. So pastikan cara bacaan kita menepati kehendak dan hak-hak Quran itu. Baca dengan tajwid. Tak berlagu pun tak apa. Tapi yang penting bacaannya betul dengan makhraj dan tajwidnya betul. Setelah itu, setelah kita mula membaca, dan baca tu pula, baca jangan laju-laju. Sebab tak ada orang nak kejar kita. Dan kita pun tidak dikejar siapa-siapa. Baca dengan perlahan-perlahan. Kalau boleh, setiap ayat yang kita baca itu, kita cuba untuk dapatkan terjemahan dia. Sekarang dah banyak kan Quran-Quran yang beserta dengan terjemahan, dan juga ada Quran yang lebih advance dalam bentuk prakata. Setiap perkataan itu disediakan terjemahan. Kalau saya lebih selesa untuk merujuk laman web Quran.com. Quran.com, kalau adik-adik boleh boleh gelintar Quran.com. Saya sharekan. Dia bentuk macam ni lah. Quran.com. Dia ada pilihan translation. Translation ni kita boleh pilih sama ada dua-dua Inggeris ataupun satu Inggeris dan satu Melayu. Dan dekat atas ni dia punya ayat Quran lah. Dan dia ada juga bentuk reading untuk boleh baca macam tu. Dan ini info ringkas tentang surah tersebut lah. Latar belakang surah yang kita baca. So saya selalu rujuk Quran.com ni. Kalau saya tak dapat nak pegang mushaf. So kita dah sampai ke proses yang kedua, iaitu terjemahan dan tafsir. Maksud terjemahan dekat sini ni adalah mana-mana translation yang kita boleh dapatkan supaya kita boleh dapat gambaran kasar tentang ayat yang kita baca. Sebab nanti dalam sesi kali ini ni saya nak membawa adik-adik untuk berjalan part and parcel dalam surah Yusuf. Saya tidak bawakan keseluruhan, tetapi part and parcel dalam surah Yusuf supaya kita dapat a glimpse tadabbur itu bagaimana. Okey. Dan antara kitab tafsir, sebab adik-adik tak ada latar belakang bahasa Arab dan tak ada latar belakang pengajian Islam, saya rekomen adik-adik untuk rujuk kitab tafsir Azhar macam ni. Kejap saya share screen so tak nampak. Okey. Kitab tafsir Azhar macam ni. Dia ada beberapa versi muka yang keras ni lah. Ada yang satu juzuk. Kalau yang macam ni dia ikut jilid. Ini jilid yang keempat. Dia juzuk 10, 11 dan 12. Ataupun kalau adik-adik minat dari sudut pembahasan dari sudut bahasa. Sebab kitab tafsir ni dia ikut kepada penafsir itu sendiri. Kalau macam Hamka ni, tafsir Azhar ni, dia lebih berjiwa Nusantara. Tafsirnya tu berjiwa Nusantara. Indonesia kan tak jauh daripada Malaysia. Jadi penerangannya tu lebih kepada masyarakat peribumi,
tentang adat resam dan budaya setempat. Dia ada tafsir-tafsir lain, contoh tafsir Fi Zilalil Quran karangan Said Qutb, dan penulis tafsir ini dia lebih berfahaman haraki. Apa maksud haraki? Ada kalanya ayat-ayat Quran itu kelihatannya keras, tegas, berprinsip begitu. Namun latar belakangnya tu Timur Tengah. Tafsir Azhar ni dia lebih Nusantara. Dan ada lagi satu, penulisnya ni dia ada kekuatan bahasa. Dia ada kekuatan bahasa. Tafsir Misbah karangan Quraisy Shihab. Dia juga tafsir daripada seberang, daripada Indonesia. Saya menyukai Quraisy Shihab ni kerana beliau mempunyai mengulas ayat Quran itu terkadangnya dari sudut kenapa perkataan itu Allah pilih. Macam tadi, gambar gelas tadi. Kenapa gelas itu di atasnya besar, di bawahnya kecil? Kenapa tidak dalam bentuk silo? Kenapa tidak dalam bentuk cups? Piala macam tu? So tafsir Misbah bagi mereka-mereka yang suka kepada perbahasan bahasa, pemilihan perkataan, dia amat sesuai lah. Dan antara speaker yang saya suka, Nu'man Ali Khan, beliau juga mempunyai kekuatan dari sudut bahasa, dan rata-rata saya lihat perbahasan yang beliau sentuh itu ada dalam tafsir Misbah ni. Ada dalam tafsir Misbah ni. Okey. Kemudian tafsir lain, kalau nak melihat kepada pendapat ulama terdahulu, contoh Ibnu Kathir yang paling popular, Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ataupun Maududi, tafsir.com, Maududi, yang itu pun boleh dirujuk dalam bahasa Inggeris, So langkah kedua, rujukan kepada terjemahan dan tafsir ini untuk membantu kita supaya kita dapat idea, dapat gambaran apa yang kita baca. Kemudian langkah seterusnya adalah tadabbur. Setelah kita faham apa yang kita baca, maka kita perlu membelik dengan lebih dalam. Kadang kita perlu cari juga apa kaitan ayat ini dengan apa yang aku hadapi. Contoh, kita sering baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Kan di hujung suratul Fatihah tu Allah sebut tentang maghdub dan dhalin, yang dimurkai dan yang sesat. Apa kaitan dengan aku? Kan adakah maghdub ini, yang dimurkai ini, kalau baca terjemahan tu hanya kepada orang Yahudi, dan dhalin ni hanya kepada orang Nasrani? Terkait tak dengan diri aku? So bila kita mula membina jambatan antara ayat dan diri kita, itulah bermulanya proses tadabbur. Apa yang aku boleh dapat manfaat daripada ayat ni? Itu bermulanya proses tadabbur. Dabbara artinya hujung, sampai ke hujung. Macam kita nak beli handphone, kan, sampai kedai, kita lazimnya kita buat survey dulu sebelum beli handphone. Katalah nak beli iPhone 12. Kita akan buat survey. Mana lebih bagus? 12 ke, 12 Pro ke, Pro Max ke, ataupun 12 mini. Dan kita akan buat perbandingan. iPhone ke ataupun Android. Dan Android, jenama terulung sekarang ni apa? Samsung, Vivo, Huawei, kan macam-macam jenama.
So, bila kita buat perbandingan dan kita buat analisis berdasarkan dapatan depan mata kita dan akhirnya kita buat conclusion. Itulah bentuk tadabbur. Kita nak capai satu keputusan yang relate dengan kita. Supaya bila kita lakukan pembelian, kita tidak kecewa. So, begitu juga ayat Quran. Kita sepatutnya perlu rasa ada sesuatu yang Allah nak bagi tahu aku. Sampailah kita dapat jawapan yang paling tuntas bahawa oh ini yang Allah nak guide aku. Okey. Bila kita mula tadabbur, dia akan menuju kepada satu matlamat. Apa dia? Hidayah. Okay, tadabbur Quran ini akan membawa kita kepada satu matlamat. Apa dia? Hidayah. So, nak mudah faham hidayah ni macam ni. Setiap pagi, bila kita bangun tidur, celik je mata, kita akan dipaksa. Kita akan dipaksa oleh aktiviti harian kita untuk kita buat pilihan. Celik je mata, kita sedang dipaksa untuk buat pilihan. Sama ada nak terus bangkit atau badan rasa sejuk dan tarik selimut. Kan pilihan, nak bangun atau teruskan tidur. Dan bila bangun, kita buat pilihan, nak terus berdiri atau kejaplah aku duduk dulu. Setibanya nak menuju ke bilik air, kita tetap buat pilihan. Nak masuk muka dulu ke ataupun kita ikut follow the flow seperti mana kebiasaan. Masuk je bilik air, capai bros gigi, gosok gigi, kemudian buang air kecil, buang air besar ke, terus mandi. Dan aktiviti kita itu berbeza mengikut hari. Tak Ustaz, kalau hari biasa sama je aktivitinya. Kalau hari Minggu, lain. Contoh besok Sabtu. Dah tentu kita punya plan itu akan berbeza. Sebab kalau hari biasa ada kelas. Kita kena bangun seawal sebelum subuh. Kalau weekend tak ada kelas. So masa tu kita boleh tolak tarik. Bangun lepas subuh, tak payah mandi dululah. Solat je. Kadang hari tak boleh solat, terus tak mandi sampai ke petang. So, cumanya saya nak bagi tahu bahawa celik saja mata, sehinggalah ke sebelum kita tutup mata, kita akan dibebani oleh pilihan demi pilihan. Pilihan demi pilihan. Dan selama ini, kita memilih berdasarkan kehendak kita. Nak mandi atau tak mandi. Kita yang pilih kan. Aku rasa nak mandi. Nak makan ayam ke daging. Aku rasa nak makan ayam. Lalu kita pun buka. Grab food ke atau food panda. Kan setiap tu ada pilihan. Dan selama ini kita memilih itu berdasarkan kehendak kita. Tapi nanti bila kita sudah mula melazimi tadabbur, kita dapat input baru, maka setiap kali kita nak buat pilihan, kita ada option lain. Akan datang pula bisikan lain. Ayat yang aku baca sepatutnya buat begini. Dia sudah ada option ketiga. Biasanya kita buat pilihan begini, tapi akan datang option ketiga. Quran kata begini. Nanti selepas tadabbur pula kita akan berjinak-jinak dengan hadis Nabi. Oh, Nabi buat begini. Perasan tak kita masuk toilet,
Kita guna kaki kanan ke kaki kiri? Kan? Kita guna kaki kiri dan bila kita terguna kaki kanan, automatik akan ada satu injek dalam hati kita. Patut kaki kiri. Siapa yang injek tu? Pengalaman membaca hadis Nabi. Atau pesan daripada mak bapak mendidik kita kalau nak masuk toilet kaki kiri. Benda yang macam itulah bentuk hidayah. Itu namanya hidayah. Hidayah adalah suntikan-suntikan tak kala kita nak buat pilihan supaya pilihan kita itu dipandu. Sebab lazimnya orang translate hidayah ni apa? Bimbingan, panduan. Bila masa nak dipandu ni? Sewaktu kita nak buat pilihan. Dan kita sentiasa nak buat pilihan. Okey, itu mukaddimah. Setengah jam mukaddimah saja. So jom, saya tak nak berlama-lama. Jom kita pergi ke surah Yusuf. Kita nak berkenalan, masuk ke surah Yusuf. Cuba buka Quran.com. Jom kita tengok surah Yusuf. Surah Yusuf adalah surah yang luar biasa. Yang kita sangat terkait dengan surah ini. Sedar atau tidak, kita ada kaitan dengan surah ini. Okey. Cuma saya tak tahu nak mulakan macam mana. Kalau Ustaz Syari, dia akan pilih satu ayat dan kita pergi bertadabur bersama-sama. Kalau Ustaz Syahmi, dia akan buka kepada adik-adik, pilih ayat yang mana dan kita akan tengok bersama-sama. Cuma kali ini, saya tak nak melihat seluruh struktur ayat tu. Saya nak ambil bit, part and parcel daripada surah Yusuf ini supaya kita tengok bahawa Quran bukan sekadar bawa cerita sejarah Nabi Yusuf, tetapi Quran sedang bercakap dengan kita. Surah Yusuf ini sedang bercakap dengan kita. Ada satu orang Nabi yang mengalami pengalaman hidup begini. Lalu kalau engkau menghadapi pengalaman hidup yang sama, contohilah dia. Contohilah dia. Okey. Surah Yusuf dimulakan dengan alif, lam dan ra. Kan? Alif, lam dan ra. Apa maksud dia? Rafiqah, apa maksud alif, lam, ra? Alif lam tiada maksud. Tetapi, tak ada maksud? Tetapi ia adalah salah satu tanda mukjizat Al-Quran lah. Tanda mukjizat Al-Quran. Okey. Latifah? Bagi saya dia cuma sebutan untuk permulaan ayat. Dia macam starting macam tu dia lah. Okey. Adibah? Alif lam ra, saya tahu macam hanya Allah yang tahu apa maksud kepada perkataan alif lam ra sama ada Yasin semua. Okey. Hanya Allah yang tahu. So kita tak perlu tahu apa-apalah macam tu. Okey, Amy, sila. Apa maksud alif lam ra? Saya pun tak pasti. Yang saya tahu lebih kurang Adibah jugalah, hanya Allah saja yang tahu. Hanya Allah sahaja yang tahu. Okey. Betul, ulama pun tak tahu apa maksud alif, lam dan ra. Tapi perasan tak? Kita membaca, mengeja menggunakan huruf yang sama. Betul? Kan? Katalah kita nak mengeja almari. Almari dalam Jawi, macam mana eja almari? Alif lam, mim alif, ra ya, almari.
kan dia punya susunan tu lebih kurang sama, alif, lam dan ada ra. Allah nak bagi tahu satu benda, bahawa kalau Allah tak bagi tahu, sampai bila-bila kita tak akan tahu. Sampai bila-bila kita tak akan tahu. Dan menariknya, setiap surah dalam Quran ini, setiap surah dalam Quran, dia boleh dikaitkan dengan surah Fatihah. Okay? Setiap surah dalam Quran, 113 surah boleh dikaitkan dengan satu surah Al-Fatihah. Semua sekali 114 surah. So di hujung surah Fatihah, kita doa pada Allah, Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Okay? Tunjukkan aku jalan yang lurus. Kita minta tunjuk dari Allah. Lalu, kalau dikaitkan dengan surah ini, kalau dikaitkan dengan surah Yusuf, Allah nak bagi tahu, setelah engkau minta petunjuk, sekarang bersedia. Bersedia bahawa engkau kena akui engkau tak tahu apa-apa. Kau kena bersedia. Sekarang kau minta tunjuk kan? Okey, kau minta panduan, minta tunjuk. Engkau, wahai manusia, kena akui bahawa kamu tak tahu apa-apa. Bila kita berhadapan dengan Quran dengan rasa tak tahu apa-apa, maka kita akan tunduk dengan Quran. So, setiap kali kita nak tadabbur, kita kena bersedia bahawa kita sebenarnya tak tahu apa-apa. Lebih-lebih lagi, benda yang Allah tak pernah cerita. Benda gaib. Tak pernah cerita. Kenapa dimulakan begitu surah ini? Sebabnya, Rafiqah, Latifah, Adibah, Amy. Bila kita sebut surah Yusuf, apa yang first trigger dekat minda korang? Rafiqah, bila sebut surah Yusuf, apa yang korang terbayang first? Saya akan terbayang bagaimana Nabi Yusuf AS dilayan oleh abang-abangnya. Abang-abang dia. Okey, Latifah. Saya teringat peristiwa yang Yusuf dia baju dia koyak sebab kena tarik dengan perempuan tu kan. Okey. Adibah? Kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Okey. Amy? Kisah Nabi Yusuf bila dah waktu dia ditimpa ujian lah, keseluruhan ujian dalam hidup dia. Okey. So, Allah nak bagi tahu apa yang kita tahu setakat pembacaan kita sebenarnya tak kenal pun Yusuf. Allah nak bagi tahu bahawa korang tak tahu pun tentang Yusuf. Sebab tu Allah mulakan dengan alif, lam dan ra. Ini ayat-ayat Quran yang menyatakan kebenaran. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini ayat Quran yang menyatakan kebenaran. Pertama, kita perlu menerima kita tak tahu apa-apa dan kita bersedia untuk menerima satu realiti, satu kebenaran. Itu kalau kita hubungkan dengan surah Fatihah. Itu bentuk tadabbur. Surah Fatihah sebut dekat hujung, saya minta petunjuk. Lalu bila masuk surah Yusuf, Allah mulakan dengan alif lam ra. Apa maksud alif lam ra ni? Saya tak tahu apa-apa. Oh, Allah nak bagi tahu bahawa surah ini akan memaparkan satu perkara yang kita langsung have no idea. Kita kena bersedia. Prepare yourself. Bukan memandai-mandai bawa fakta tentang Nabi Yusuf yang tidak disebut pun dalam surah Yusuf. Contoh yang paling popular tentang Zulaikha. Pernah jumpa nama Zulaikha dalam surah Yusuf? Tak ada. Tak ada pun nama Zulaikha disebut. Tapi Allah nak bagi tahu
surah ini memaparkan satu maklumat yang korang jangan memandai-mandai kalau korang tak tahu. Follow the flow. Follow je ayat Quran. Gitu. Okey. Sebelum surah Yusuf, okey, tadi saya gabungkan antara surah Fatihah dan surah Yusuf. Kalau kita tengok sebelum surah Yusuf, surah yang ke-10, surah yang ke-11 adalah surah Hud. Sebelum surah Yusuf, surah ke-11 adalah surah Hud. Adik-adik, Quran ini bila kita nak tadabbur, dia ada satu ilmu lagi yang namanya munasabah. Munasabah. Fatihah dan Yusuf tadi itu pun satu bentuk munasabah. Apa munasabah? Ayat sebelum dengan ayat selepas. Surah sebelum surah Yusuf adalah surah Hud. Di hujung surah Hud, Allah memberikan satu fakta yang luar biasa. Allah kata, Allah memiliki apa sahaja perkara yang gaib di langit dan di bumi. Allah bagi tahu Allah sahaja yang memiliki perkara yang gaib di langit dan di bumi. Lalu bila kita baca surah Yusuf, Allah mulakan dengan alif, lam, ra. 3 huruf yang Allah tak bagi tahu apa maksudnya, termasuk dalam perkara gaib. As if Allah bagi tahu di hujung surah Hud, Allah pemilik kepada perkara gaib. Contoh perkara gaib, engkau baca surah selepas ni. Seawal ayat pertama. 3 huruf. Sampai kiamat. Manusia takkan tahu apa maksudnya. Itu munasabah surah sebelum dan surah yang kita sedang baca. Okey. Sikit lagi tentang huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah, terpotong. Adik-adik perasan tak? Bila kita baca Quran dan kita tak faham. Okay? Bila kita baca Quran dan kita tak faham. Sebenarnya benda tu tak jauh beza dengan kita baca huruf-huruf muqatta'ah ni. Kan alif, lam, ra. Bila tanya apa maksud? Entah, tak tahu. Allahu a'lam. Dan kita teruskan baca tilka ayatul kitabil mubin. Bila tanya apa maksud? Entah, tak tahu. Allahu a'lam. Allah nak bagi tahu Quran ini kita perlu ada usaha supaya Allah datangkan panduan hingga kita faham. Jika tidak, selamanya kita menganggap Quran ini macam huruf-huruf muqatta'ah tu. Kita baca, ada sebutan, ada bunyi, tapi kita tak faham. Itu merupakan kerugian besar. Khawatir pemahaman, khawatir kalau kita tidak berusaha untuk faham, sampai ke sudah nanti, sampai kiamat, Allah tutup daripada kefahaman. Allah tutup hati kita daripada nak memahami Quran. Oh, itu rugi. Itu rugi. Sebab tu bila baca Quran, perlu cari jalan macam mana aku nak faham. Okey. Ayat pertama, kita settle. Kemudian saya nak bawa perhatian adik-adik kepada ayat yang ke 20. Kejap. Bukan 20. Surah Bidu Fatahah. 30. Okey. 36. 36. Okey, dah buka. 36. Ayat 36 ni
latar belakang ayat ni adalah bila Nabi Yusuf dah masuk ke penjara, bertemu dengan dua orang lelaki. Bila Nabi Yusuf masuk, bertemu dengan dua orang lelaki, maka salah seorang daripada keduanya tu mendekati Nabi Yusuf, lalu dia minta nasihat. Kerana apa? Dia melihat Nabi Yusuf ni orang baik. Dia melihat Nabi Yusuf ni orang baik. Dekat hujung tu dia kata inna naraka minal muhsinin. So dua orang lelaki, rakan sebanduannya, rakan sesel dia dalam banduan tu mendekati Nabi Yusuf, minta nasihat, minta pandangan terhadap mimpi mereka. Lalu pada ayat 37, Nabi Yusuf bagi respon. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Kehebatan bahasa Arab adalah dia boleh bermain dengan kata ganti nama. Okay, kehebatan bahasa Arab ni, dia boleh bermain dengan kata ganti nama dengan sangat luar biasa. Terutamanya pada ayat ini. Punyalah luar biasa sehingga kadang-kala penterjemah ni dia tersilap terjemah hanya kerana bertukarnya kata ganti nama. Contoh, dalam ayat ni, Nabi Yusuf menjawab, aku tidak datang kepada kamu sesuatu makanan yang diberikan kepada kamu, melainkan aku juga dapat memberitahu kepada kamu akan nama dan jenisnya sebelum ia dibawa kepada kamu. Itu rough translation. Tapi kalau tengok bahasa Inggeris, kan nampak kan saya share bahasa Inggeris? You will not receive food that is provided to you except that I will inform you of its interpretation before it comes to you. Lain kan? Terjemahan bahasa Melayu sebut tentang makanan yang datang tu takkan datang sehingga aku bagi tahu apa makanan yang datang. Tapi terjemahan bahasa Inggeris, dia kata, aku akan bagi tahu apa maksud mimpimu sebelum makanan tu sampai. Sebab tu, dalam usaha kita nak tadabbur, sekurang-kurangnya kita kena pastikan dulu maksud sebenar ayat yang kita baca supaya tidak tersalah tafsir, supaya tidak tersalah tadabbur, supaya tidak tersalah maksud. Lalu saya prefer untuk terjemahan ayat 37 ni saya rujuk kepada terjemahan bahasa Inggeris. So basically Yusuf bagi tahu, okey, kejap lagi makanan sampai, tapi sebelum makanan sampai, aku nak bagi tahu sesuatu dulu dan aku bagi tahu tentang maksud mimpimu sebelum makanan sampai. Asyik macam ni, adik-adik, kita akan bersiaran 1 jam, start daripada pukul 8 sampai pukul 9. So, sebelum sampai pukul 9 nanti, kita akan buat wrap up. 5 minit sebelum pukul 9, kita akan buat wrap up. So, are you ready? Kan, Nabi Yusuf sebenarnya tengah minta concern daripada dua orang banduan ni. Aku nak cakap sesuatu ni. Tapi aku bukan nak berceramah panjang lebar macam ustaz dapat mikrofon sampai sawan mic, tak boleh nak berhenti. Aku nak kita capai sampai satu masa yang dipersetujui kita bertiga
Sebelum makanan sampai, aku bagi tahu maksud mimpimu. Tapi sebelum itu, engkau dengar dulu. Aku nak bagi tahu engkau tentang sesuatu. Apa dia? Tentang ketuhanan, tentang siapa aku, tentang jangan sembah selain daripada Allah. Tapi sebelum makanan sampai, aku bagi tahu. Katakanlah 20 minit. Nabi Yusuf sedang negotiate, sedang berunding masa. Nabi Yusuf, dia tidak mencuri masa orang lain dengan sewenang-wenangnya. Contoh bila orang minta nasihat daripada kita. Sebelum bagi nasihat, bagi tahu dia dulu, tanya dia dulu. Okey, engkau selesa berapa minit dengan aku? Kalau selesa 10 minit, mari aku bagi nasihat dalam kadar 10 minit. Kalau engkau selesa setengah jam, okey, mari aku bagi nasihat dalam kadar setengah jam ini. Tapi kalau engkau selesa sampai subuh, jom kita tak tidur malam ni. So sebab tu dalam kuliah-kuliah online misal kata, perlu ada kesepakatan dari sudut masa. Sebab orang lain semua perlu kepada masa. Dan kita jangan ambil masa orang lain. Seperti mana yang Nabi Yusuf didik kita ni. Tadi saya sebut, kisah Nabi Yusuf ada kaitan direct dengan kita. Dan kita semua mengalami benda yang sama, bukan? Terutamanya bila dengar ceramah agama, ustaz yang sawan mic, dengan isyak, waktu isyak dia langgar. Sepatutnya habis 1 jam, dia bantai 1 jam setengah. Dia tengok Nabi Yusuf, seorang Nabi, dia tanya dulu. Dan dia bagi tahu. Berapa lama masa nak guna? Sebelum makanan sampai, aku akan bagi tahu tafsiran mimpi. Okey. Last. Untuk malam ini, saya nak bawa adik-adik kepada ayat 54 dan 55. Ini last. 54, 55. Apa kaitan kisah Nabi Yusuf dan kita? Dan apa bentuk tadabbur yang kita boleh ambil? Di awal tadi saya sentuh satu perkataan, alif lam ra. Hanya dengan kita tak tahu makna, tapi dia membawa impak besar kepada kehidupan kita. Ayat tadi 37, kita ambil di tengah-tengah ayat. Tadi di awal, sekarang kita ambil di tengah-tengah. Ayat tadi di tengah-tengah ayat. Nak menunjukkan akhlak Nabi Yusuf. Walau dalam penjara, dia menghormati masa orang lain. Kan? Macam tadi, saya bawa gelas. Dia bukan hanya melihat teks itu, tapi kenapa Nabi Yusuf bertindak begitu. Samsat tadabbur ni, kita kena berfikir di luar kotak. Tapi berfikir di luar kotak itu bukan di luar daripada kalimah-kalimah yang Allah sebut. Dia dalam penjara, dia boleh hormat masa orang lain. Dalam keadaan kekangan masa itu, dia boleh bagi hak pada orang lain. Okey. Ayat 54 dan 55, kali ini saya nak adik-adik tengok 2 perkataan terakhir pada setiap ayat. Makinun amin ayat 54 dan hafizun alim ayat 55. Kita ada baki 5 minit lagi untuk saya jelaskan. Makinun amin, hafizun alim. Latar belakang ayat ni adalah Nabi Yusuf keluar daripada penjara, dibersihkan dia punya peribadi dan raja panggil dia, mereka berbincang. Dia bercakap dengan raja one to one. Maka raja pada ayat 54 memberi jaminan kepada Nabi Yusuf. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Bawa Yusuf kepada aku nak bercakap dengan dia one to one, astakhlishu. Aku nak bercakap eksklusif dengan dia. Li nafsi. Falamma kallamahu, tatkala mereka berborak-borak.
dah bercakap, raja bertitah, innakal yauma, engkau pada hari ini, ladaina, engkau duduk dekat dengan aku. Engkau ada privilege. Engkau special di sisi aku. Ladaina. Makinun amin. Ada dua sifat. Pertama, makin, seorang yang berpangkat tinggi. Yang keduanya, amin, dipercayai. Raja iktiraf Nabi Yusuf, dia bagi dua sifat. Makin, engkau ditempatkan tempat yang special, berpangkat tinggi, dan amin, dipercayai. Kemudian, ayat seterusnya Nabi Yusuf jawab, kalau engkau percaya dan engkau bagi aku pangkat tinggi, dia tak bagi tahu pangkat apa, hanya pangkat tinggi. Nabi Yusuf kata, qala ja'alni ala khazainil ard. Kalau begitu, lantik aku jadi menteri keuangan. Lantik aku jadi bendahari negara ini. Biar aku yang mengawal selia keuangan. Inni hafizun alim. Nabi Yusuf bagi dua sifat. Hafiz, jaga, dan alim, tahu. So ada 4 sifat. Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan perkataan raja dan perkataan Nabi Yusuf. Makinun amin, hafizun alim. Adik-adik, dalam setiap organisasi, orang yang paling mendapat tempat yang tinggi, kenapa dia dapat tempat yang tinggi? Kerana dia diberi kepercayaan untuk meneraju tempat itu. Sama macam ungkapan raja ini. Engkau Yusuf, engkau diberi tempat yang tinggi ini kerana kami, aku Raja Mesir mempercayaimu. Makinun amin. So adik-adik, selepas ini, selepas belajar, kalau nak menjawat jawatan yang tinggi, jadilah orang yang paling amanah, yang paling orang boleh percaya. Malah untuk menjawat tempat yang tinggi, kita perlu prepare diri kita, hafiz. Pastikan kita ada sense of belonging. Sense of belonging terhadap organisasi kita. Kita memang nak jaga organisasi kita. Kita memang nak supaya organisasi kita ini terpelihara, terjaga. Hafiz menjaga setiap kalau dalam politik itu wakil rakyat itu kan makin dia mendapat tempat tertinggi dan dia dipercayai, orang vote dia kerana orang percaya dia, maka tugas dan tanggungjawab dia adalah untuk menjaga setiap lapisan masyarakat. So macam mana dia nak jaga setiap lapisan masyarakat? Dia perlu ambil tahu, alim. Dia perlu tahu macam mana nak jaga. T20, B40, M40, macam mana dia nak jaga? So 4 syarat utama untuk menjadi pemerintah, untuk menjadi wakil rakyat, untuk menjadi orang yang untuk Allah kurniakan tempat yang tinggi ini, hafizun alim. Makinun amin, hafizun alim. Sebab sebelum ni kita dengar tentang Muslim profesional perlu ada sifat Nabi Musa tu, saya lupa lah. Dalam surah Qasas ada Ustaz Fahrul Juwais selalu bawa 2 sifat mukmin profesional. Apa dia? Qawiyun amin, Ustaz. Yes, terima kasih. Qawiyun amin. Qawi amin. Tapi saya cenderung setelah saya melihat 2 ayat tentang qawiyun amin ini merujuk kepada orang yang bekerja di lapangan. Orang yang bekerja di lapangan. Dalam konteks Nabi Musa, dia mengembala kambing. Dalam konteks dalam suratul Naml, jin, Ifrit yang berjanji dengan Nabi Sulaiman nak bawa singgah sana Ratu Balqis. Bekerja di lapangan, yes. Qawiyun amin. Dia perlu ada kekuatan
dan dia perlu amanah. Tetapi bagi mereka yang buat dasar negara, buat belanjawan, nak buat SOP, dia perlu keputusan peringkat tertinggi, amanah terhadap kerja dia, dan dia ada minda untuk menjaga setiap kemaslahatan masyarakat dan dia perlu tahu apa yang dia buat. Bukan hanya perlu ada kekuatan dan bukan hanya amanah. So, surah Yusuf menghidangkan kita dengan lebih detail melalui 4 sifat ini. So adik-adik, 91 minit, minta maaf kerana terlebih 1 minit. Ya, apa pun, begitulah lebih kurang pendekatan dan cara kita nak melihat ayat Quran tu. Bagaimana kita nak relate apa yang kita baca dengan apa yang kita hadapi. Dan tadi saya sebut bahawa bila kita mula tadabbur, kita akan rasa sedang dipandu. Kan? Kita akan rasa sedang dipandu. Selepas daripada ini, bila kita berhadapan dengan situasi tertentu, kita akan teringat, oh, ayat Quran tu bagi tu beginilah. Dan kita akan jalani hidup kita seiring dengan tadabbur Quran kita. So, wallahu alam. Sebelum kita berhenti, saya nak minta sedikit recap apa yang adik-adik faham tentang perjalanan tadabbur kita dalam 3 part surah Yusuf sebentar tadi. Silakan Adibah. Bermula dengan ayat pertama dari surah Yusuf, berkaitan words alif, lam dan ra, di mana kalau kita kaitkan dengan surah Al-Fatihah ni, which is di hujung ayat Al-Fatihah tu, kita minta Allah berikan kita petunjuk, dan bila masuk surah kita kaitkan dengan surah Yusuf ni, kita kena akui dan bersedialah yang kita tak tahu apa-apa. Berdasarkan daripada alif, lam, ra tu, hanya Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Okey, dan kepada ayat 36 dan 37, kisah Nabi Yusuf dalam penjara bertemu dengan 2 orang lelaki ni, meminta nasihat. So ayat 37 tu menunjukkan sifat ataupun akhlak Nabi Yusuf, yang mana even dalam penjara pun dia still respect kepada pemuda-pemuda ni dengan jaga masa mereka. Lepas tu ayat 54 dan 55 tentang ciri-ciri pemimpin, iaitu makinun amin dan hafizun alim. Bila diberi kepercayaan untuk menjawat jawatan yang tinggi, lepas tu Nabi Yusuf ambil jawatan tu dan dia akan pastikan amanah tu dijaga dan dia mengetahui amanah apa yang dia pegang tu. Okay. Sila Rafiqah, kalau ada sudut pandang lain. Daripada saya, mungkin saya nak add on saja, sebab secara generalnya daripada cerita tadi, cuma adalah satu lagi yang saya nak tambah. Kalau daripada sudut tadabbur, salah satu dia punya part adalah munasabah, yang mana ada kaitan surah sebelumnya dan juga surah yang sekarang yang kita sedang baca. Jadi yang ini kita boleh tengok kepada ayat yang pertama, yang mana di akhir surah Hud menceritakan Allah dah state kat situ yang Allah Ta'ala tahu apa perkara yang baik, dan kita tak tahu. Dan seterusnya bila masuk surah Yusuf, Allah Ta'ala bagi satu kisah yang memang kita tahu. Dan kat situ Allah Ta'ala nak ceritakan kepada kita. Okay. Latifah, sila. Okay, bismillah. Okay, apa yang saya dapat dalam kelas hari ni, bila mana Ustaz sentuh pasal yang ayat pertama surah Yusuf, alif lam ra, di mana kita tak tahu pun apa maknanya kan. Jadi kat sini macam Allah nak tunjukkan bahawa macam Ustaz cakap, bila kita tadabbur ni bermakna ilmu kita masih tidak cukup dan kita perlu
teruskan tadabbur Quran sebab setiap kata-kata Allah itu ada makna tersirat dia. Lepas tu nak tunjukkan bahawa manusia ni ilmu dia tak sangat tak cukup. Macam ilmu Allah ni sangat luas kan, seluas bumi, lautan semua tu lah. Yang kedua, saya tersentuh dekat surah Yusuf ayat 54 hingga 55 yang mana disentuh pasal self of belongings. Okay. Maknanya kat situ jaga amanah lah sebab saya pernah join persatuan dan sebenarnya tanggungjawab tu sangat kita perlu pegang dengan betul-betul lah sebab nanti kelak kita akan disoalkan sebab dalam ayat tanggungjawab tu pun ada makna sendiri iaitu tanggung di dunia dan jawab di akhirat. Jadi benda tu sangat reflect dekat saya sendiri sebab kadang-kadang bila berpersatuan kadang-kadang saya bukan selalu lah macam sering kali terlepas pandang dengan kerja-kerja ataupun program. Jadi benda tu membuatkan saya lebih terpandu lah bila tengok Nabi Yusuf sendiri dia bila orang percayakan dia baru dia akan laksanakan benda tu. Okay, sekian daripada saya. Amy, sila. Okay. Kalau saya apa yang saya reflect lah kan. Pertama sekali best lah bila dapat teknik-teknik nak mentadabur. Objektifnya yang pertama dengan tilawah, lepas tu tafsir dan tadabbur ni. So boleh nampak lah macam mana sebelum ni mungkin baca ayat Al-Quran tu dia macam baca yang biasa je lah, kita tak ada lah go deep kan. So bila dapat tadabbur, macam mana cara nak tadabbur ni, dia boleh nampak lah macam mana nak relate kan dengan condition kita, macam mana nak react on ayat tu dan how tadabbur tu boleh menjadi hidayah lah kepada kita. So kalau tengok dalam kisah yang Nabi Yusuf ni, ayat yang last Ustaz cerita tadi tu, baru nampak lah boleh relate yang rupanya dia ada kaitan juga dengan kita, bukan sekadar kisah Nabi Yusuf yang Allah cerita dalam Al-Quran ni, tapi nak membawa yang kita pun perlu juga mempunyai ciri-ciri macam Nabi Yusuf ada ni. Tu je lah, insyaAllah. Okay, last. Sebab bila kita sebut Nabi Yusuf yang last tu, ayat 55 dan 56, 54-55, sorry. Bila kita sebut perkataan pemimpin, maka kita akan mula stuck. Oh, ini untuk kepimpinan je. Kan tadi saya datangkan gambar gelas. Bila kita hanya melihat gelas perlu diisi, dia hanya perlu diisi oleh air. Sebab nanti dalam surah Yusuf, cawan, gelas juga digunakan untuk menyukat gandum untuk bagi pada masyarakat yang kebulu. So gelas bukan hanya untuk digunakan satu tujuan, tapi multiple use. Okay. Bayangkan yang bercakap dengan Yusuf, bayangkan raja yang bercakap dengan Yusuf tu seperti mak ayah kita bercakap dengan kita. Anakku, kau belajar sekarang dekat you, dan sebaik-baik manusia adalah mereka yang belajar, makin. Dan mak dan ayah memberi kepercayaan padamu. Kau dah dapat tempat tertinggi, kau dah pergi ke Menara Gading, dan mak dan ayah memberi kepercayaan padamu, belajarlah sungguh-sungguh. Maka sebagai anak, kita come out dengan satu jawapan, mak, ayah, jangan risau. Inni hafizun alim. Saya akan pasti jaga diri. Dan saya tahu nak jaga diri dan saya akan pasti untuk menjaga bukan saja diri, maruah keluarga, dan saya akan cari jalan untuk memastikan makin terpelihara dan amanah kepercayaan itu sampai ke hujungnya. Wow, lain kan? So, bila kita start hanya pada kepimpinan, kita hanya melihat, kalau aku dah ada pemimpin je, benda ni relate dengan aku. Tapi rupanya dia sebenarnya lebih luas. Kita sebagai guru, kita sebagai anak, kita sebagai suami, kita sebagai isteri, dia menepati makilun amin. Cuma konteks asal itu dari sudut kepimpinan, konteks asalnya. Cuma dalam bentuk tadabbur, kita boleh saja dalam bentuk, aku kalau aku nak menempat tempat yang tinggi di hati mak bapak aku,
Aku perlu menjadi anak yang boleh dipercayai. Cara dia, oh aku kena jaga keluarga ni. Dan aku kena tahu selok belok untuk jaga keluarga ni. Adik-adik, saya dulu ada seorang sepupu. Allah sangat sayang dia. Dia dah meninggal. Lama dulu, waktu saya kecil, waktu dia tingkatan 5 dia meninggal. Dia meninggal tu aksiden dan keluarga sepupu saya sangat sedih. Kerana apa? Dia adalah satu-satunya anak. Dia ada 10 orang adik-beradik. Dia satu-satunya anak lelaki yang sulung yang bila mak dia suruh, dia never say no. Tingkatan 5, never say no. Suruh pergi pasar, mak dia cuma kata nak buat lauk seminggu. Dia tahu nak beli ikan apa, dia kenal ikan. Pergi pasar sayur, dia tahu nak beli sayur apa, mak dia cuma bagi duit je. Ni duit 100, pandai kau lah untuk belanja seminggu. Dia tolong sedia barang dapur. Itu bab pasar. Dia tolong bapak dia handle tanah sawit berpuluh ekar. Dia tolong. Dalam kelas, dia nombor 1. So kalau kita sebut tentang Makinun Amin, Hafizun Alim, dia menepati ciri-ciri itu. Sebab tu waktu tingkatan 5 dia meninggal aksiden, mak dan bapa dia sangat devastated. Sebab nak cari individu yang macam tu sukar. So kalau kita boleh menepati kehendak Makinun Amin, Hafizun Alim ni, saya rasa luar biasa. So 9.13, terima kasih kerana memberikan perhatian. So kita akan jumpa next sesi dalam surah yang lain pula dan teknik tadabbur berbeza pula. Dan saya harap dalam perkongsian yang sedikit ini kita dapat sesuatu untuk malam ini. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dah boleh dah. Alamak, saya sepatutnya kita ambil gambar lah kan. Terlepas pula. Ustaz dah keluar. Saya dah ambil. Kalau sama kita je okey tak? Okay. Siapa guna laptop? Ke semua guna phone? Saya boleh screenshot. Kalau guna laptop boleh screenshot kan? Okey je. Okey, 1, 2, 3. 1 freestyle, 1, 2, 3. Okey dah. Okay, terima kasih. Terima kasih semua. Terima Assalamualaikum. kasih.